saya Nur Fatihah Najwa, boleh panggil saya Wawa daripada kelas B2. Hai, nama saya Nur Izzah Izzati. Boleh panggil saya Izzah dari kelas B2. Hai, nama saya Nur Amira Natasha. Boleh panggil Amira dari kelas B2. Assalamualaikum, Cik Akhiruddin. Selamat menonton video kami. Dan semoga memberi manfaat. Selamat menonton. Wawa, ya, Amira, ya. Kita sekarang dalam Malaysia Madani. Tak? Dan Malaysia Madani ni telah signifikan dalam diri kita. Awak tahu tak ada berapa teras dalam Malaysia Madani? Berapa? Ada 6 teras. Dan hari ini kita akan bincangkan salah satu teras iaitu daya cipta. Wawa, ya. Awak rasa awak tahu tak apa yang dikatakan daya cipta dalam Malaysia Madani? Oh, dalam Malaysia Madani, daya cipta ni merupakan satu konotasi yang mengandungi beberapa perkara, antaranya reka cipta, reka baharu dan juga pembaharuan. Awak pula bagaimana, Izzah? Daya cipta atau inovasi biasanya ditarifkan sebagai idea baharu, produk baharu serta proses baharu yang menjadi lebih cekap serta mencokil potensinya untuk menjadikan sesuatu yang belum kita terokai. Amira, macam mana pula dengan awak? Pada pendapat saya, daya cipta juga kekal relevan dalam era digital aspirasi madani kerana dia meletakkan konsep daya cipta sebagai agenda yang penting dalam menyediakan masyarakat yang bukan sahaja pengguna, malah penyumbang kepada Pembangunan negara? Oh, faham? Jadi, korang nak dengar tak? Apa lagi yang daya cipta madani ni? Jom. Daya cipta atau inovasi ini merupakan satu kepentingan dan menjadi obligasi dalam diri kita. Terdapat banyak kepentingan yang kita boleh ambil daripada daya cipta ini. Amira, ya. apa yang awak rasa daya cipta ni memberikan kelebihan ataupun kebaikan kepada kita? Pada pendapat saya, kepentingan daya cipta ini dia penting untuk keselamatan negara. Inovasi juga boleh meningkatkan keselamatan negara dengan meningkatkan keupayaan pertahanan dan mempromosikan keselamatan cyber dalam cyber itu. Boleh awak bagi contoh tak supaya ianya lebih jelas? Contohnya kemajuan dalam kecerdasan buatan atau yang dikenal sebagai AI dan pembelajaran mesin boleh membantu mengesan dan mencegah serangan cyber yang berlaku dalam internet. Jadinya AI ni membantulah dalam perkembangan negara. Ya, betul. Dia termasuk dalam inovasi. Bagi Wawa, apa pendapat awak? Pada pandangan saya lah kan, sebenarnya daya cipta ni dapat meningkatkan kita punya kualiti hidup supaya menjadi lebih baik. Kerana ianya menyediakan penjagaan kesihatan, pendidikan dan akses maklumat yang lebih baik. Wawa, Ya. apa yang dapat memberikan impak dalam mengekalkan kualiti hidup? Contohnya apa? Saya akan bagi contoh dalam bidang teknologi perubatan, okey? Sebenarnya dalam bidang teknologi perubatan ni, inovasi ni dapat memberikan satu rawatan kepada penyakit-penyakit baru yang susah untuk kita cari penawarnya. Saya bagi contoh lah tau. Contohnya Pusat Inovasi Kejurutertaan Universiti Malaya, dia telah membangunkan satu alat mengesal sakit belakang yang pertama tau di Malaysia. Sebenarnya alat sakit belakang ini dinamakan sebagai pulih ni. Sebenarnya dia sangat membantu kepada orang-orang di luar sana untuk mengesal sakit belakang dengan lebih awal supaya kita dapat mencegahnya daripada menjadi lebih kronik. Faham? Saya baru tahu ada alat untuk bantu kita bila kita sakit belakang. Betul tak, Amira? Betul, saya rasa mesti nak belilah. Boleh. Bolehlah beli nanti.
Iza, awak nak bagi pandangan daripada sudut aspek apa pula Bagi saya, kepentingan dari aspek perkembangan ekonomi sangat penting. Betul. Inovasi membantu pertumbuhan ekonomi dengan mencipta industri, produk dan perkhidmatan baharu yang menjana pendapatan. Maksudnya, dalam kepentingan inovasi ini, dia dapat menjana pendapatan. Dia dapat menjana pendapatan ekonomi sekaligus dia dapat meningkatkan nama Malaysia di serata dunia. Okey, selain itu, pelaburan dalam inovasi ini juga boleh merangsang keusahawanan menarik pelabur asing dalam meningkatkan daya seiring dengan pasaran global. Faham? Dan ekonomi ini juga boleh berkembang melalui pelaburan, melalui inovasi kerana dapat merangsang keusahawanan dalam menarik pelabur asing dan apabila kita dapat menarik pelabur asing, kita akan dapat berdaya saing dengan negara-negara luar. Awak setuju tak dengan saya? Setuju. Jadi negara kita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara lain. Betul. Negara kita juga boleh jadi penyumbang. Ya, dan bukan sahaja sebagai pengguna. Betul. Faham? Itulah kelebihan yang apabila kita menggunakan daya cipta yang dihasilkan oleh seseorang individu, oleh seseorang manusia, dan kelebihan itu boleh mencakupi daripada semua aspek. Betul tak? Betul sangat tu. Baik, kita sudah membincangkan tentang apa itu daya cipta dan juga kepentingan daya cipta dalam 6 teras madani. Seterusnya, kita beralih kepada langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mewujudkan teras ketiga dalam Malaysia Madani iaitu daya cipta. Boleh tak Izzah, awak bagi tahu kepada kami berdua tentang apa yang langkah yang telah kerajaan lakukan untuk mewujudkan daya cipta dalam kalangan masyarakat? Baiklah. Menerusi Expo Pembayaran Teknologi Malaysia, MTE, telah menawarkan peluang kepada peserta untuk mengumpul data, mengumpulkan idea, menghasilkan produk yang inovatif dan berkualiti. Hasil daripada apa yang mereka lakukan ini dapat menjadikan skala antarabangsa untuk keperluan pengkomersialan. Bagaimana pula dengan awak, Amira? Bagi pendapat saya, kerajaan juga menjalankan inisiatif melalui semua jabatan dengan mengadakan kursus dan bengkel bagi menerapkan elemen inovatif dan kreatif dalam bidang perkhidmatan dan penghasilan produk. Contohnya, dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada 2013 sehingga 2025 yang menekankan pembangunan modal insan yang inovatif dan kreatif dan berfikiran ke hadapan. Bagi Wawa pula? Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah mewujudkan Ruang Daya Cipta ataupun RDC sebagai salah satu inisiatif kepada masyarakat di Malaysia untuk mendapatkan akses kepada peralatan sains, teknologi dan inovasi. RDC ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan penggunaan peralatan seperti mesin pencetak, 3D, robotik, drone dan sebagainya. Sebenarnya RDC juga dia menyediakan studio digital, makmal reka bentuk dan juga makmal komputer untuk mencetuskan idea dan inovasi serta menghasilkan produk yang boleh kita pasarkan di dalam negara maupun di luar. Begitulah. Jadinya langkah-langkah yang kita telah sampaikan ini telah dilaksanakan oleh kerajaan. Betul. Dan terdapat banyak hasil yang kerajaan lakukan supaya kita semua dapat melibatkan diri dalam inovasi ini. Betul? Baiklah, secara keseluruhannya, inovasi, daya cipta dan kreativiti adalah elemen yang penting bukan sahaja memberi impak yang besar kepada seseorang individu, tetapi juga membantu mempertingkatkan kemahiran kejayaan seseorang pendidik serta organisasi, bahkan dapat mengharumkan nama negara kita tau.
Betul tu Wawa. Bukan itu saja. Bukan mudah juga untuk menjadi pereka cipta ini. Kerana ia memerlukan daya usaha, pemikiran yang jitu, pengurusan masa, tenaga, kepakaran dan energi. Iaitu dengan sinergi, iaitu kolaborasi dan kerjasama dari rakan-rakan daripada pelbagai bidang dan fakulti yang berlainan. Daya cipta juga penting untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan keselamatan negara sesebuah negara. Dengan memupuk inovasi ini, negara boleh meningkatkan kualiti hidup rakyat mereka dan mengekalkan daya saing dalam ekonomi global. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.